ila Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Al-Syekh Daud Al-Fatani wa Imam Al-Ghazali. Sya'ulillah ilahumul Fatihah. Muka surat 106, 3 baris daripada bawah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Kemudian aku sebut hal 2 orang lelaki yang lain. Salah seorang barang yang menghikayat daripada Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, bahwasanya ia hadir wafatnya, menilik ia ke langit, maka tertawa-tawa. Maka berkata ia bagi umpama ini, maka beramal segala orang yang beramal. Sambung tuan sekalian, kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kita membicarakan akhabatul awa'id, akhabatul bawa'is. Satu akhabah yang perlu kita daki untuk membangkitkan semangat kita untuk mengerjakan ibadat, iaitu khauf dan raja. Panjanglah Imam Ghazali buat keluar hujah, ya Qurannya, hadisnya begitu begini. Di hujung perbicaraan ini beliau menyebut beberapa perkara. Ada 3 perkara disebut untuk membangkitkan kita supaya sungguh-sungguh beribadat, sungguh-sungguh meninggalkan maksiat. Yang pertama telah kita sebut, baca selalu ayat Al-Quran, Quran dan hadis yang dikemukakan dalam perkara ni. Banyak ada dikemuka ayat Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dia kata, cuba kita perhati sirah, sejarah muamalah Tuhan dengan hamba-hamba dia. Macam yang berlaku pada syaitan, seorang malaikat yang asalnya kuat ibadat kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Basisa Bal'am bin Ba'murah, serta pula mereka-mereka yang diampun oleh Allah. Baca-baca kisah-kisah ni, jadi kita yang tidak bersemangat untuk beramal. Kalau ada gerak-gerak hati nak buat maksiat, kita jauhkan maksiat itu. Dan yang ketiga, dia minta kita supaya merenung persoalan akhirat. Dalam bab akhirat ni 3 perkara dia sebut. Yang pertama mati. 5 perkara. Yang pertama mati, kematian. Kedua selalu ingat kubur. Ketiga ingat kiamat. Keempat ingat syurga. Kelima ingat neraka. Kita masih lagi tuan-tuan membicarakan soal mati. Kafa bil mauti wa'iza. Memadailah kata Allah, kematian itu satu wa'iza, satu nasihat kepada kita. Zikrul maut, ingat mati. Ingat mati ni kata ulama ibarat kita bawa kenderaan ada brek. Brek kita elok cantik. Nak terbabai, kita tekan brek, kita selamat. Kan? Kono tak lepas tekan brek, kita selamat. Kalau brek tak makan, habis kita terjun go.
Nak terlanggar kereta orang, kita tekan break, insya-Allah kita selamat. Kita pun macam itulah. Bila terlintas hati nak buat benda tak elok, meninggalkan taat, ingat mati. Takdir kalau aku mati sekarang. Kita mati dalam keadaan kita buat maksiat, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oh, bahaya tuan. Cukup bahaya. Kematian ini makna perkara yang kita kena selalu ingat. Ingat mati tentu menyuburkan jiwa kita. Jangan lupa mati. Jadi masalah kematian ni Imam Ghazali dah kemukakan kisah-kisah orang yang dah mati. Di antara yang menakutkan kita yang berlaku pada murid Fudhal ibn Iyad, bulan lepas kita bicara. Dia murid, tilmiz, anak murid Fudhal ibn Iyad, seorang ulama sufi hebat. Bila dia mati orang baca Yasin, dia tak mau dengar Yasin. Tok guru dia talqin, dia pun dia tak mau. Aku melepaskan diriku daripada kalimah la ilaha illallah, dia katanya tu. Terkejut Fudhal. Anak murid dia mati dalam keadaan tak mengucap dua kalimah syahadah. Fudhal mengurungkan diri 40 hari, bermunajat pada Allah, minta Allah tunjuk apa yang jadi pada murid dia ni. Jadi tuan-tuan sekalian, dia bermimpi. Mimpi orang alim ni tuan-tuan, bukan mimpi calon-calon orang. Lah ni mimpi pun payah juga ni, kita tahu ke orang tak percaya, kita kena. Fudhal mimpi, dia melihat anak murid dia sedang diheret oleh malaikat nak masuk ke neraka, nak campak neraka. Apa ni kamu buat, apa ni sampai macam ni? Fudhal tanya anak murid dia. Yang pertama, dia suka mengadu domba. Yang kedua, dia suka fitnah kawan-kawan sepondok pada Tok Guru, supaya Tok Guru bagi perhatian kat dia. Yang ketiga, dia minum arak setahun semangkuk. Kerana ikut nasihat doktor, nak sihat, nak baik penyakit, kena minum arak. Bayang minum setahun semangkuk pun mati tak mengucap. Macam mana pagi-pagi minum arak. Breakfast dia arak. Bahaya. Ini cerita-cerita macam ni menakutkan kita. Kita nak mati, kita tak tahu apa sudah hidup kita. Adakah kita mati elok? Tidak. Minta sangat-sangat kepada Allah Ta'ala. Allah maj'al khaira ayyamuna yawma nalqa wa anta radin anna. Allah maj'al khaira ayyamina. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hariku. Yawma nalqa, hari aku bertemu engkau. Wa anta radin anna, kau redha aku. Hari kita mati, Tuhan terima kita dengan penuh redha. Ni yang kita nak. Mati dalam redha Allah. Itu yang kita nak. Baik, malam ni cerita bab mati lagi. Kemudian aku sebut hal dua orang laki-laki yang lain. Yang dua ni sebut dah. Lagi dua lagi nak sebut. Cerita-cerita ni untuk iktibar kita bersama. Untuk kita muhasabah diri kita, di mana sudah kita, kematian kita husnul khatimah ke atau su'ul khatimah. Tuan-tuan, kita nak mati ni pertama tuan-tuan, kita nampak malakal maut tu. Malakal maut tu yang ambil nyawa tu, kita nampak dia, nampak rupa dia. Pernah malakal maut tuan-tuan datang pada Nabi Ibrahim. Rasulullah cerita dalam hadisnya bagaimana malakal maut datang nak ambil nyawa Nabi Ibrahim. Jadi malakal maut ni bila datang nak ambil nyawa Nabi-Nabi, muka dia cantik, berseri-seri, lembut. Malakal maut, nikah rupa kamu ketika ambil nyawa orang kafir, orang zalim, orang fasik. Malakal maut kata, bukan macam ni ya Ibrahim. Boleh tak tunjuk ke aku macam mana rupa kau ketika nak ambil nyawa orang kafir? Hei, kamu tak sabar Ibrahim. Nabi Ibrahim desak malakal maut nak tengok juga rupa ketika dia ambil nyawa orang kafir. Maka akhirnya malakal maut kata, perhati belakang. Nabi Ibrahim perhati belakang tuan, kemudian dia perhati ke depan. Nampak malakal maut pengsan terus tuan. Tengok rupa dia pun kita dah pengsan.
Tapi bagi orang beriman, Masya Allah, muka dia berseri-seri. Kemudian Allah hantar lagi malaikat, tuan-tuan, ambil, bagi tahu kita hampir-hampir nak mati tu. Allah hantar malaikat. Allah cerita dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian dia beristiqamah dalam melaksanakan perintah Allah. Ramai masjid tak henti-henti, 5 waktu tak miss, istiqamah. Beribadat, baca Quran tak henti-henti. Sedekah, sentiasa berterusan dalam mengerjakan ibadat. Orang ni kata Allah bila dia nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah hantar malaikat, tuan-tuan. Malaikat ni tugas dia puji si hamba ni. Kamu beriman, kamu orang baik. Jiran-jiran kamu semua suka kamu, isteri anak kamu sayang kamu. Ahli jemaah masjid semua sayang kat kamu. Malaikat datang puji, tuan. Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat kata jangan takut, jangan berduka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku datang bawa gembira syurga yang Allah janji untuk kamu. Malaikat datang, tuan-tuan, puji kita, bawa kabar gembira kita akan masuk syurga. Serentak dengan itu, tuan-tuan, mata kita pandang kata nyawa dah hampir-hampir nak habis ni. Pandangkan dah. Allah kata apa? Allah SWT kata fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Tuan-tuan tengok surah Qaf ayat 22. Kami buka pintu langit dan penglihatan mereka amat tajam. Tengok langit tu, tembus. Kalau amal kebajikan kita berjalan kaki mari masjid, dengar kuliah, semua tuan-tuan kita nampak balasan dia. Kita dah dengar kicauan burung, lambaian bidadari, air sungai di syurga. Bahkan bauan-bauan syurga dah sampai ke hidung kita. Tersenyum, tuan-tuan. Masa tu malaikat datang ambil nyawa kita. Allah nak sambut kita lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu mutmainnah, kembalilah kamu pada Tuhanmu dalam keadaan kamu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu bersama hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam syurga-Ku. Bahagialah, tuan-tuan. Inilah kebahagiaan yang hakiki, tuan-tuan. Mati diredai oleh Allah. Inilah baki-baki umur kita yang ada ni, tuan-tuan, kena guna semua mungkin. Sebab kita dah sampai, tuan-tuan, dekat-dekat dah nak penang mat ni. Kalau tuan-tuan macam saya 72 tahun, Tuhan tarik sikit-sikit lah. Mata kuih kelabu, tenaga makin kurang, makan tak apa nak lalu, tidur tak apa nak lena dah. Tuhan tarik sikit. Tuhan bagi amaran dekat kita. Kalau ni pun tak sebut, tak ingat juga. Masjid tambah mai juga, tak tahulah, tak upayalah. Ni peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang kafir, fasik, tengok muka malaikat maut kita dah pengsan dah. Tuan-tuan, malaikat datang kat kita masa nak mati, dia maki kita, tuan. Haram jadah punya orang. Tak kenyang-kenyang kedarah arak, penipu, rasuah. Malaikat maki, tuan, terbeliak biji mata dengan buat pasal. Wa hadainahu najdain, kata Allah. Kami bentang kamu 2 jalan. Pilihlah jalan mana kamu nak. Jalan bahagia, jalan celaka. Al-khabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran, kata Nabi. Kubur kita boleh merupakan satu taman di taman syurga. Dia juga boleh merupakan satu jurang daripada jurang neraka. Nak taman syurga, kubur kita mati elok, ni jalan. Nak neraka, ni jalan. Tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, pergi stesen bas, ambil tiket bas Kuala Lumpur, naik bas Kuala Lumpur.
Tuan-tuan nak pergi Alustar, nak pergi Penang, ambil tiket bas Penang, naik bas Penang. Tuan-tuan nak pergi syurga, ni jalan dia. Tuan-tuan nak pergi neraka, ni jalan. Pilih. Tuan bagi akal kat kita. Nak pergi neraka juga bodoh. Nak mampu. Jangan buat pasal. Baik, kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Mudah aku sebut hal dua orang lelaki yang lain. Yang dua yang lepas tu cerita habis dah. Ni cerita dua lagi. Salah seorang barang yang menghikayat daripada Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Ibnu Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak ni bahawasanya ia hadir wafatnya. Dia dekat-dekat nak mati ni. Abdullah ibnu Mubarak. Ni orang hebat ni, ulama sufi. Menilik ia ke langit. Dekat-dekat nak mati, biasalah kita semua tuan-tuan, bila kita nak mati, mata kita akan memandang. Orang tua kata memandang ke langit. Sekarang tuan-tuan tengok, tuan-tuan tak nampak apa. Nampak langit je lah. Tapi dekat-dekat tuan-tuan nak mati, Allah buka pintu hakikat. Yang cerita selama ni ada alam ni, ada alam ni, ada alam akhirat. Masa tu Tuhan buka. Dalam Al-Quran Tuhan cerita tuan-tuan. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Pada hari itu kami kasyaf. Kami buka terang mata hati mereka. Penglihatan mereka amat tajam. Nampak semua dah alam akhirat, semua nampak. Kan? Semua nampak. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berkatalah orang-orang ni tuan-tuan, ya Allah Tuanku, kalau kau panjang sikit lagi umur aku, fa asaddaqa, aku nak sedekah, wa akum minas salihin, aku nak jadi orang soleh, aku nak sembahyang, aku nak pergi masjid, aku nak buat baik pada anak isteri aku. Tuhan buka pintu langit baru tahu. Lah, Tuhan takkan sambung dah nyawa kita. Jangan sampai last minute. Sekarang nak sedekah sekarang. Nak sembahyang sekarang. Nak baca Quran sekarang. Semua sekarang. Jangan sampai nyawa sampai roh-roh. Nak bertobat, tobat sekarang. Tidak kita menyesal tuan-tuan. Jadi Buddha Ibn Iyad dipandang mata ke langit, maka dia tertawa. Tertawa ni kan gelak, senyum lah. Tengok-tengok senyum ya tuan-tuan. Tengok tempat yang dia nak tuju tu. Maka berkata ia Abdullah ibn Mubarak ni, bagi umpama ini antara kata-kata dia, maka beramal segala orang yang beramal. Orang yang beramal inilah habuan yang dia dapat. Kan? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa beramal sebesar zarah pun dia nampak dah dekat-dekat nak mati tu. Masa tu dia kata apa? Kalau aku buat banyak-banyak lagi bagus ya. Tuan-tuan pernah dengar cerita Sauban? Sauban ni tuan-tuan seorang sahabat yang kuat ibadat. Orang gelar dia pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hari-hari tuan-tuan pada rumah dia datang masjid berjalan kaki. Saya pun tak ingat dah dalam kitab ada sebut berapa batu dia berjalan kaki. Jauh. Hari-hari berjalan kaki, datang pergi balik setiap hari. Dia nak tengok Rasulullah, nak jumpa Rasulullah, nak sembahyang bersama Rasulullah, nak beribadat dengan Rasulullah, nak mengaji dengan Rasulullah. Sauban. Satu hari tuan-tuan, dia tak datang masjid. Dia datang masjid, Rasulullah tanya, mana Sauban? Sahabat tak tahu, dia tak datang. Mungkin dia sakit. Rasulullah kata, siapa tahu rumah Sauban? Sahabat ada yang tahu rumah dia. Boleh tak tunjuk pada aku di mana rumah Sauban? Sahabat bawa lah Rasulullah pergi ziarah Sauban di rumah dia. Sampai rumah Sauban tuan-tuan, bagi salam. Isteri Sauban keluar nak jumpa dengan Sauban. Sauban dah meninggal ya Rasulullah. Mayat dia dah dikebumikan, diselesai dah. Rasulullah tanya isteri dia,
Sauban ni ada tak wasiat apa-apa? Ada tak dia berwasiat? Isteri dia kata dia tak ada wasiat apa-apa. Cuma bila dekat-dekat nak mati tu, dekat-dekat nyawa dia nak habis tu, dia sebut 3 perkara. Yang kami ni tak faham apa dia kata. Allah kata, dia kata, Sauban kata apa? Pertama dia kata, kalaulah jauh. Kalaulah jauh. Dia ulang berkali-kali, kalaulah jauh. Yang kedua, dia kata, kalaulah semua. Kalaulah semua. Ketiga dia kata apa? Kalaulah baru. Kalaulah baru. Dia sebut 3 benda ni. Kalaulah jauh, kalaulah baru, kalaulah semua. Sahabat-sahabat tak faham. Isteri Sauban tak faham apa dia kata. Maka Rasulullah ceritalah. Kata Rasulullah, Sauban ni dia berulang alik bila rumah dia dah memang jauh daripada masjid. Rasulullah pergi pun berjalan kaki sejam lebih. Jauh, pergi balik dah 3 jam. Jadi bila dia nak mati tuan, Allah tunjuk di hadapan dia, dia nampak dengan terang pahala yang dia terima kerana berjalan kaki pergi masjid. Begitu hebat Allah bagi kepada dia. Dia tengok tu, kalau rumah aku jauh lah lagi, banyak lagi pahala. Tu yang dikata kalaulah jauh tu. Rasulullah kata satu hari Sauban balik daripada masjid. Musim tu musim sejuk. Kalau tuan-tuan biasa pergi Madinah, kalau kena musim sejuk memang sejuk sungguh. Balik dari masjid malam tu dia tengok ada sahabat kesejukan. Dia pakai 2 lapis jubah. Jubah dalam dia jubah baru, jubah luar dia jubah buruk. Dia ambil jubah luar, dia selimut sahabat yang kesejukan tadi. Dia bagi jubah dia yang luar tadi kepada sahabat yang sejuk ni. Jubah buruk tu. Bila dia nak mati tuan-tuan, Allah tunjuk balasan yang Tuhan nak bagi kat dia. Kerana bagi jubah buruk. Dia kata apa? Kalau aku bagi jubah baru lah. Tu yang kalaulah baru tu. Satu hari Sauban nak makan. Dia ada seketul roti nak makan. Nak bubuh mulut saja, orang minta sedekah. Tuan, saya lapar dah 3 hari tak makan tuan. Kalau tuan ada makanan bagilah saya sikit. Maka Sauban potong 2. Bagi dia sekerat, Sauban ambil sekerat. Bila nak mati tuan-tuan, bagi roti sekerat ni Allah tunjuk pahala begitu hebat. Kalau aku bagi semua, aku bagi habis lagi bagus. Tu ya kalaulah semua tu. Betul tuan-tuan. Sikit pun tuan, Allah tak zalim kat kita. Apa yang kita buat semua dipertontonkan Allah Ta'ala ketika kita nak mati. Masa tu barulah kita menyesal. Yang buat ibadat pun menyesal. Buat sikit, kalau buat banyak lah. Yang tak buat ibadat lagi menyesal. Nimailah tuan-tuan, bagi-bagi umur kita ni sebelum kita dijemput oleh Allah. Sungguh-sungguh kita mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Inilah antara faktor menginginkan balasan baik kepada Allah, membangkitkan semangat kita untuk beribadat. Itu cerita iaitu Abdullah ibn Mubarak. Dan aku dengar Imam Haramain. Haramain ni 2 tanah haram. Dia imam di Mekah, dia imam juga di Madinah. Imam Haramain rahimahullah ta'ala, ia hikayat daripada Ustaz Abi Bakar rahimahullah ta'ala, berkata ia, kata Ustaz Abu Bakar, adalah aku bagiku taulan pada hari belajarku. Kata Ustaz Abu Bakar ni. Ustaz Abu Bakar kata, aku masa mengaji luar ada seorang kawan, taulan, kawan sepengajian. Kalau kita mengaji kalau sepondok, kawan sepondok.
Kalau universiti, kawan universiti kan. Satu sekolah, ni pun sama lah. Kawan seperbelajaran. Dan adalah ia kawannya tu permulaannya sangat ijtihad pada belajar. Kawan ni puluhlah mengaji rajin mengaji. Lagi taqi. Taqi ni dipelihara oleh Allah dengan sifat-sifat takwa yang ada pada dia. Dia belajar, dia jaga diri dia daripada segala maksiat. Kuat ibadat. Lagi banyak ibadatnya. Itu dia. Jadi kawan aku ni, kata Ustaz Abu Bakar, aku ada kawan sepengajian. Dia ni kuat mengaji, rajin mengaji, lagi bertakwa, lagi bersungguh-sungguh buat ibadat. Dan adalah ia tiada hasilnya baginya ijtihad itu melainkan sedikit. Dalam buat ibadat ni ijtihad, kesungguhan dia tak teruk sangat. Tengok orang macam kita nak buat ibadat kena lawan sungguh. Ijtihad bersungguh-sungguh. Bangkit pagi nak sembahyang tahajud. Setan kacau kita, nafsu kacau kita. Payah kita nak buat ibadat, nak bangun malam. Kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tak berjaya. Memerlukan kesungguhan yang bersungguh-sungguh. Baru kita boleh buat ibadat. Kita ni lah. Tapi syekh kita ni, kawan dia ni, dia ijtihad dia sikit, tak perlu teruk-teruk sangat. Banyaklah dia boleh buat ibadat. Itu maksud. Dan adalah ia tiada hasil baginya serta ijtihad melainkan sedikit. Sikit saja susah payah dia. Kita buat ibadat ni tuan-tuan, ada dua kumpulan. Satu dipanggil ahlul ibadah. Ahlul ibadah. Satu lagi ahlul i'anah atau ahlul inayah. Ahlul ibadah ni orang macam kita lah. Nak buat ibadat terpaksa bersungguh-sungguh, bermujahadah. Tak mujahadah tak boleh. Tanam azam yang kuat, nak bangun malam, nak baca Quran, gitu apa-apa benda ni. Memerlukan kesungguhan, jihad yang tinggi. Fahamlah kita ni ahlul ibadah. Tapi kalau berkat kita bersungguh-sungguh, paksa diri kita, sampai satu tahap tuan Allah tolong kita, dipermudah oleh Allah untuk kita bangun malam buat ibadat. Terlintas hati nak bangun malam, tengok jam pukul 4, cuy, bangkit terus. Tu ahlul i'anah nama dia. Kalau bangkit pukul 4, duk melengu, tak tongkatkan dagu, setan pula berdatang bisik, kalut nak pergi mana, awal lagi baru pukul 4, tahajud pukul 6 buat dah. Kita tidur balik. Fahamlah kita bukan ahlul i'anah, kita setakat ahlul ibadah. Tapi kalau kita sanggup bersusah payah, bermujahadah, berjuang, Allah tolong kita tuan-tuan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjuk jalan kepada dia, kami bantu. Fa inna ma'al usri yusra. Lepas susah, senang tuan-tuan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit dulu, senang kemudian. Kalau tak dipecahkan ruyung, mana dia dapat sagu dia? Ni pepatah-pepatah orang Melayu. Inilah kita tuan. Bila kita rasai, kita terpaksa bersungguh-sungguh, fahamlah kita ni ahlul ibadah, kena berjuang bersungguh-sungguh. Tuhan nak bagi pahala jihad kepada kita. Ada orang Allah permudah dia, dengan mudah dia bangun tahajud tengah malam, dengan mudah dia. Ini ahlul i'anah namanya. Jadi ahlul i'anah ni tak perlu teruk-teruk sangat. Mudah-mudah senang ya buat ibadat. Ni dia. Jadi disebut lagi oleh Imam Ghazali, dan adalah kami takjub halnya. Tengok dia nak mati hebat ya. Maka sakit ia. Bila dia sakit, maka melazim ia akan tempatnya antara awliya Allah, iaitu dalam rubat. Rubat ni kubu kota di akhir zaman.
Panggil rubat pun dia, panggil pondok pun dia, madrasah pun dia, perkampungan sufi pun dia. Ni panggil rubat. Rubat ni kubu kota di akhir zaman. Kalau kita tengok Ashabul Kahfi tuan-tuan, bila dia dikepung, nak diburu, nak dibunuh, dia lari masuk dalam gua. Dia berlindung di gua tu tuan-tuan daripada ancaman dibunuh. Di akhir zaman ni tuan-tuan, fitnah terlampau sangat dah. Fitnah akhir zaman cukup dahsyat dah tuan-tuan. Sampai kita mimpi jumpa Nabi pun jangan duk cerita ke orang. Jadi fitnah. Tak boleh cerita langsung dah. Kan? Fitnah mat. Kaki bohong cukup banyak. Siapa kata? Nabi kata. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Akan datang satu zaman ke atas kamu. Dunia ni penuh dengan pembohongan. Bohong memanjang. Tapi kita pun tak tahu mana betul, mana salah dah. Yukazzabu pihak sadiq wa yukazzabu pihak kazib. Orang mendustakan orang yang cakap betul. Orang cakap betul, orang tolak. Orang cakap bohong, orang sokong. Ni zaman kita ni tuan-tuan. Hingga dipesan oleh Nabi dalam potong hadisnya, badiru bil a'mal fitanun ka khita'il lailil muzlim. Segera beramal, akan datang pada kamu zaman yang penuh dengan fitnah. Laksana fitnah itu malam yang gelap gelita. Tuan-tuan duduk dalam gelap, tuan-tuan tak kenal putih ke hijau. Payah dah nak beza tuan. Tadi ni saya tengok dalam Facebook seorang rektor universiti. Dia pertikai takluk. Sifat-sifat tuan-tuan, sifat ma'ani semua ada takluk. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Yang tak ada takluk hayatnya. Lain semua ada takluk. Mana ada dalam Quran, dalam hadis ada takluk. Orang tak mengaji yang mana nak tahu. Pertikai. Buat main tuan-tuan sifat 20. Buat muka-muka herat. Wujud, hidam, lawan. Wujud, lawan tak ada. Dia peleceh-peleceh main tuan-tuan. Oh, dahsyat akhir zaman. Ni kita berada ni. Kalau tuan-tuan pergi interview budak-budak tuan, budak-budak ramai ni. Nabi kita nama apa? Nabi Muhammad bin apa? Pak Nabi pun dia tak tahu. Mak Nabi pun dia tak tahu. Betul tuan. Teruk zaman ni. Saya buka pondok setahun lah tuan-tuan. Umur 15 tahun tak tahu mandi hadas pun ada. Budak perempuan. Betul tuan. Niat sembahyang pun tak tahu. Masa itulah Imam Ghazali tuan-tuan minta kita nak selamat diri kita, hidup di pondok-pondok, di kubur-kubur. Tuan-tuan tahu Ayub Khan. Masa tu dia jadi apa, pengarah bahagian apa keganasan ni, antarabangsa ni. Lalu ni dia timbalan ketua polis negara. Dia kata tempat yang selamat pondok ni mesti ramai Syiah, Wahabi saja. Pluralisme, liberalisme bercambah di universiti tu. Yang selamat dia kata pondok Pondok tak ada, Syiah tak ada, Wahabi pun tak ada. Liberal lagi tak ada, pluralisme lagi tak ada. Ini semua akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini yang Imam Ghazali kata pondok ketika itu jadi rubat, kubu mempertahankan akidah di akhir zaman. Dalam kitabnya Minhajul Abidin, kalau tuan-tuan semak balik, bila orang tanya Imam Ghazali bagaimana kalau di akhir zaman kami duduk di pondok, dia kata inilah pondok tempat yang paling selamat, dia kata di akhir zaman. Imam Ghazali kata macam tu. Jadi saya ada pondok, cuba kita bina pondok kita ni betul-betul memenuhi ciri-ciri tempat menyelamatkan akidah ummah di akhir zaman ni. Tapi saya rasai tuan-tuan, memang terasa. Sejak kita buka pondok, anak-anak kita, isteri kita duduk dalam pondok, alhamdulillah tuan-tuan, banyak kemudahan, keselamatan yang kita dapat. Kita pun tak apa nak susah hati sangat dengan anak-anak isteri kita, sebab mereka duduk di tempat yang selamat. Segi aurat terpelihara. Dia tengok abang semua, akak-akak dia pakai purdah, anak perempuan kita pun tak payah suruh, dia pun pakai purdah. Anak laki-laki kita, dia tengok abang-abang dia semua berserban, mereka pun berserban. Sembahyang 5 waktu tak payah kita paksa-paksa, dengan azan semua pakai pergi. Mengaji 24 jam, pagi, petang, siang, malam. Tak ada nak asap dengki, hidup semua hidup sederhana.
Tak ada nak berlumba-lumba. Oh betul tuan-tuan. Ni yang dimaksudkan dengan rubat. Jadi syekh kita ni tuan-tuan, dia ni tuan-tuan, dia nak meninggal dunia kan. Dia pergi duduk, makna kata dia tak mau balik rumah, dia pergi duduk di rubat dia, di madrasah, tempat ibadat tu. Tu makna rubat. Tempat duduk beribadat awliya Allah, tempat suluk wali-wali Allah. Pergi suluk situ buat ibadat. Tu dia kata awliya Allah, wali-wali Allah duduk di rubat, dalam rubat. Dia pergi duduk situ. Dan tiada masuk ia kepada rumah tempat sakitnya. Patutnya kita kalau sakit ni pergi duduk di rumah, dia lebih suka duduk di rubat. Duduk di pondok ni. Dan adalah ia bersungguh-sungguh setelah sakitnya. Biasalah orang nak mati, Nabi pun sakit. Jangan kata tak sakit. Inna lil mauti sakarat, kata Nabi. Sesungguhnya kematian itu sakarat. Apa sakarat? Sakarat ni berasal perkataan sakar. Sakar ni sakit. Sakarat dia punya plural dia, sakit. Inna lil mauti sakarat. Sungguhnya kematian tu sakit, kata Rasulullah. Pernah orang tanya Rasulullah macam mana sakit nak mati. Rasulullah kata ibarat orang memegang pedang yang tajam. Dia tikam kita, dia takik kita, dia rojok kita, dia pancung kepala kita 300 kali. Tu rasa sakit nak mati. Tuan-tuan besok ada tengah-tengah tidur, tarik mengkaru. Tahu tarik mengkaru? Kaki kita tu cekang. Orang panggil anak anjing, datang petih. Dia tarik tu tuan-tuan sakit. Panggil isteri kita, mai ambil minyak cepat gosok. Selalu dia tarik tanpa orang yang ada stroke macam saya ni, darah tinggi. Tengah-tengah malam sejuk sikit memang jadi ya. Tu pun setengah mati tuan-tuan, kena tarik bergaruh. Ini semua sudut. Bukan kaki saja, tangan, badan, paha, semua sakit tuan. Tak boleh nak cakap, nak bayangkan tak boleh. Orang kata sakit bersalin tu teruk, yang ni lagi teruk. Sakit yang kita tak pernah rasai tuan-tuan. Itulah hari-hari kita nak meninggalkan dunia ni. Sakitnya kuat. Bila orang tanya pula kepada Nabi Allah, Nabi Allah Daud alaihissalam, dia tengah tuan-tuan bila melihat kambing-kambing yang makan rumput di padang. Bila orang tanya, dia kata, sahabat-sahabatku, tahu tak kamu macam mana rasa sakit nak mati? Ibarat kambing ni disiat kulitnya hidup-hidup. Kambing tu kita tarik kulit dia hidup-hidup. Sakit tuan. Pernah Nabi Isa tuan-tuan duduk atas kubur berdoa pada Allah Ta'ala. Dengan takdir Allah, orang yang dah mati hidup balik. Nabi Isa tanya orang yang mati ni, macam mana sakit nak mati? Orang ni kata, aku dah mati 1000 tahun. Tapi sakitnya terasa sampai sekarang. Sebab itulah ulama' tu kata, kami heran macam mana orang yakin nak mati, tapi dia masih bergembira dan berseronok. Tuan-tuan, kalau kita ingat mati tak perlu makan tuan. Kita tak mampu nak ketawa sikit pun. Sakit yang amat sangat tuan. Cuma kita boleh berdoa pada Allah dengan belah ihsan Allah Ta'ala, meringankan sakit kita. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah Tuanku, permudahlah kepada aku untuk menghadapi sakaratul maut. Kita akan jumpa tak lama lagi. Saya 72, kalau umur saya 75 lagi 3 tahun. Kalau 80, mana nak boleh sampai 80, tak tahulah. Maka kita makin dekat dengan kematian. Kematian tu mesti jumpa punya sakaratul maut. Cuma tak sakit ni orang mati syahid ya. Mati syahid tak sakit. Pasal saya ada pengalaman tuan-tuan. Pengalaman tarik kerja laut. Kita tengah tidur tuan-tuan, jumpa ikan. Katalah 100 pikul. Pikul 3 pagi, kita kepung ikan, tarik pukat.
Tarik 100 pikul ni naik kebut bukan senang tuan. Berat. Tetapi kita nampak tuan-tuan, 100 pikul ni kita dapat RM100 paling kurang. Nampak RM100 masa tu, lupa berat ikan tu. Bila Allah tayang tuan-tuan, nampak tempat syurga kita nak tuju, sakit nak mati tu jadi ringan. Itu ya. Itulah harap-harap kita macam itulah, insya-Allah. Jadi kata musannif rahimahullah taala, dia tak mati di rumah, dia nak duduk dalam rubat, dalam pondok tadi. Dan tiada masuk ia ke dalam kepada rumah tempat sakitnya. Dan adalah bersungguh-sungguh ia serta sakitnya. Mana sakit dia berat lah, nak mati memanglah berat. Pak saya tuan, tu imam masjid Bangkor. Saya jarang orang mati, jarang saya tunggu. Tapi pak kita nak mati, saya tunggu tepi kepala dia. Kami semua adik-beradik tuan-tuan kata pak dah tak ada dah. Dia kaku dah, tangan kaki dia dah sengap. Hang tengok aku, tengok hang. Tiba-tiba tuan-tuan dia terangkat kepala. Ni meletup kat pangkal tengkuk tuan. Allah, Allah, dia kata sengap tu. Terpulai leh. Dia kata Allah beratnya, ya Allah nak mati. Ni yang kita akan hadapi. Kan? Itu dia. Jadi maka sangatlah kelakuannya itu. Dan maka sangatlah kelakuannya dan aku pada sisinya. Ya. Kata Imam Haramain, aku duduk sebelah dia. Kan? Maka antara ia demikian itu tiba-tiba dengan matanya kepada langit. Masa tengah duduk sakit tu dia angkat mata dia tengok ke langit. Kemudian ia berkata kepada aku, hai Ibnu Furraq. Gelangan Imam Haramain ini Ibnu Furraq. Bagi umpama ini, maka berbuatlah amal orang yang berbuat amal. Dan lagi tinggal wasiat, kita ni buatlah amal ibadat banyak. Kerana dia nampak dah balasan yang Allah sedia untuk kita yang berbuat amal. Kan? Dia kata itu. Dan maka wafat ia pada ketika itu rahimahullah ta'ala. Habis-habis kata tu dia pun matilah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surah Yasin ayat 12. Jadi pegangan tuan-tuan. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menghidupkan orang yang dah mati. Jangan kita ingat tuan-tuan mati itu selesai semua. Tak. Kita tak mati, kita akan dihidupkan balik. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu. Dan kamu tulis apa yang telah mereka kerjakan masa hidup. Baikkah jahatkah, semua ditulis oleh Allah Ta'ala, dicatat oleh Allah dengan rapi. Satu pun tak tertinggal lah tuan-tuan. Baik balas baik, jahat balas jahat. Wa naktubu ma qaddamu. Kami tulis apa yang mereka buat ketika mereka hidup dulu. Wa asarahum. Dan apa yang mereka tinggalkan, kesan yang mereka tinggal. Kita mati, ada kesan kita tinggal. Baik ke buruk? Cikgu kita buat sekolah, dia mati tapi tinggal sekolah. Dia telah didik berapa banyak pelajar-pelajar. Dia mati tapi dia tinggal orang yang macam ni. Ini panggil wa asarahu. Tuan-tuan mati, tuan-tuan tinggal wakaf, zakat, wakaf, tinggal buat masjid, buat surau, buat sekolah, terus dihidupkan dengan amal jariah dan sebagainya. Tuan-tuan terima wa asarahu. Tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan mengajar di rumah, ada 10 orang budak-budak mengaji Quran. Tuan-tuan mati tapi anak murid tuan-tuan terus beramal dengan Quran yang tuan-tuan ajar. Wa asarahu. Lepas tu kita sampai kita buat kebajikan, tinggalkan tuan-tuan. Kita tinggalkan kebaikan.
Bila kita mati, kesan-kesan kebaikan yang kita tinggal akan banyak membantu kita di dalam kubur, tuan. Kita ingat itu. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua ni kami simpan di Lauhil Mahfuz fi imamin mubin. Dalam Lauhil Mahfuz kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang persiapan terakhir kita sebelum kita dijemput oleh Allah. Banyakkan buat kebajikan. Sedekah yang kita mampu, nasihat menasihati, ajak orang buat baik. Semua ni kita lakukan insya-Allah. Dan ada pun satu lagi barang yang diriwayat daripada Malik bin Dinar rahimahullah taala. Dia ni Malik, tuan-tuan tahu Malik apa dia? Raja. Dinar duit. Malik bin Dinar, Raja bin duit. Tuan-tuan boleh faham lah kaya tak kaya dia. Nama pun Malik bin Dinar. Tapi tukar jadi ahli sufi yang hebat. Bahawa ia masuk ke atas jirannya hadir wafat. Dia pergi ziarah jiran dia, jiran sebelah rumah dia dekat nak wafat dah. Maka berkata ia, hai Malik. Jiran dia kata kat dia, hai Malik, Malik bin Dinar. Dua bukit daripada api antara dua tanganku. Dia sakit ni, nak mati ni. Malik, ni dua tangan aku ni ada api. Bukit api antara dua tangan ni bukit. Kiri bukit api, kanan bukit api. Jadi ikut mana pula? Maka diberatkan daku suruh naik ke atas keduanya. Aku dipaksa naik ke atas bukit berapi tu. Nak mati ni. Nampak api begitu hebat. Macam bukit punya tinggi. Dipaksa, ditekan supaya kita ragai bukit yang panas tu. Tu. Maka diberatkan daku suruh naik atas keduanya. Katanya, maka aku tanya akan ahlinya. Bila dia mati, jadi Malik bin Dinar tanyalah keluarga dia, apa yang dia buat ni. Sampai Allah tunjuk bila nak mati. Dia nampak bukit panas, kemudian dia dipaksa pula naik bukit tu. Apa dia buat? Maka berkata mereka itu ahli, orang jiran dia tadi. Adalah dia dua sukatan. Menyukat ia dengan salah satu dan disukatnya dengan satu yang lainnya. Isteri dia kata dia ni ada dua sukat. Dia meniaga, dia ada dua penimbang. Dua penimbang. Katalah dia meniaga ikan. Dia pergi duduk tepi laut tu. Orang balik ke laut. Dia nak beli ikan orang, dia ada satu penimbang. Bila dia nak jual kat orang lain pula, pergi di market, penimbang lain dia pakai. Penimbang ni boleh tambah tuan-tuan. Nak bagi ringan pun boleh, nak bagi berat pun boleh. Nak bagi berat, tambah timah. Nak bagi kurangkan timah, tarik buat keluar. Ni tipu dalam timbangan atau sukatan. Dulu orang beli beras, pungkuk kantang tu. Dia naik kata, kantang tu besar tu juga, tapi punggung dia tu naik ke dalam sikit. Jadi sikitlah beras tu. Mana orang yang jual beli menipu dalam timbangan. Masa dia beli, lain penimbang. Masa dia jual, penimbang yang lain. Belah ni pun dia untung, belah nu pun dia untung. Masa beli pun untung dengan penimbang yang kecoh, masa jual pun dia untung juga. Jadi orang ni, kata isteri dia tadi, adalah dia dua sukatan. Menyukat ia salah satu dan disukatkan dengan satu yang lain bagi orang lainnya. Orang ni dia buat, dia timbang yang ni. Orang tu timbang lain, pakai timbangan lain. Maka aku seru akan keduanya. Jadi makna kata Malik bin Dinar, "Buat ni? Penimbang tu mai kat aku." Aku suruh ni, aku minta lah. Maka aku pukul dengan salah satu akan yang lainnya hingga pecah kedua-duanya. Dia ambil penimbang ni satu, penimbang ni dia pukul bagi pecah supaya tak boleh guna dah.
selama-lama. Penimbang penipu. Penimbang kecoh. Maka aku pukul dengan salah satu akan yang lainnya hingga pecah keduanya. Kemudian aku tanya akan lelaki itu, maka berkata, tiada bertambah pekerjaan atasku melainkan besarnya. Oh, tak mati lagi. Macam mana hang ni apa abang? Tahu lah, aku nampak bukit tu makin besar, api makin dekat. Oh, nak mati dah, taubat pun dah tak guna tuan. Jadi kita buat tak betul apa semua, segi jual beli, kecoh, menipu. Jadi peluang kita ada, masih ada untuk kita bertaubat. Kalau nyawa sampai dah ghargharah, taubat kita Tuhan tak terima dah. Sekarang ni lah peluang kita. Jangan tangguh-tangguh lagi. Kan? Apa yang kita silap dengan Allah, bertaubat dengan Allah, silap dengan manusia, kita minta maaf, selesaikan sama manusia. Kan? Jangan terikut suasana yang ada pada hari ini, yang penuh dengan tuan-tuan fitnah akhir zaman ni. Kita selamatkan diri kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Itu habis dah bab mati, insya-Allah kalau diizin Allah bulan depan. Dan ada pun kubur. Cerita bab kubur pula. Lepas mati bab kubur. Ingat Nabi kata, al-khamru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur merupakan satu taman bertaman-taman syurga. Dia juga boleh merupakan satu jurang pada jurang-jurang neraka. Jadi sebelum saya berundur tuan, sikit pengumuman, insya-Allah. Kita tak lama lagi, insya-Allah lagi tak sampai 2 bulan, sebulan lebih lagi kita masuk bulan Rejab. Bulan Rejab, lepas tu bulan Sya'ban, dan terusnya kita akan masuk bulan 3, bulan Ramadan. Bulan Rejab salah satu pada bulan haram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Rejab, Zulqaidah, Zulhijjah, bulan Muharram. 4 bulan ni bulan haram. Termasuk bulan Rejab. Bulan Rejab kita tahu hebat dia. Kemudian tuan-tuan, bulan Sya'ban, Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, berlipat ganda pada bulan-bulan lain. Kemudian bulan Ramadan kita tahulah. Jadi amalan kami di pondok seperti tahun-tahun lepas, bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan, kami mempertingkatkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya berpuasa. Biasalah kami bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan straight kita puasa. Berpuasa di malam hari, beribadat di malam hari, dan siangnya kita penuhkan dengan majlis ilmu. Jadi kita ada, alhamdulillah Tuhan nak bagi kita ada 3-4 orang ustaz-ustaz yang mengajar di pondok selain daripada saya dan ustaz-ustaz lain. Kami akan kita makna kata daurah kitab. Kita baca kitab. Saya memilih matan hikam. Kitab hikam tu ada matan dia. Matan hikam ni kira-kira ada 264 kata-kata hikmah Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari. Dijangka 3 bulan tu boleh khatam lah, boleh habis lah. Kitab tu boleh habis, insya-Allah. Kalau di masjid biasa ni, selalunya kalau kita baca kitab tu makan masa dekat 5-6 tahun juga. Tapi baca di pondok hari-hari kita baca, ambil masa lebih kurang 3 bulan. Tu saya lah. Ustaz-ustaz lain dia ada kitab-kitabnya yang lain. Jadi kita buka peluang pada masyarakat untuk hadir. Sama ada nak duduk sana 3 bulan pun boleh, nak ulang alik pun boleh, nak duduk seminggu 2 minggu pun boleh, tak ada masalah. Tempat kita sediakan, insya-Allah. Kita sediakan juga makanan berbuka puasa dan bersahur sepanjang 3 bulan tu. 3 bulan berpuasa tu kita akan sediakan jamuan berbuka puasa dan juga bersahur. Jadi bagi muslimat, insya-Allah kita ada asrama. Bagi muslimin, kalau asrama tak muat, bolehlah tidur di surau, insya-Allah. Surau kita pun luas juga, insya-Allah. Saya bagi tahu tuan-tuan, kok tuan-tuan nak buat persiapan. Jadi kita alalukan, percuma kita tak ambil sebarang bayaran. Tuan-tuan nak derma, kita terimalah. Kita tak kenakan sebarang yuran. Mengaji percuma, makan minum pun secara percuma, insya-Allah. Jadi hebah-hebahlah pada tuan-tuan. Tambah kita yang berumuk-berumuk ni,
Kita kena paksa diri tuan. Duduk di rumah kot kita tak ada kekuatan. Nak bangun malam. Nak semayang jemaah. Nak baca Quran. Dan sebagainya. Ramai-ramai ni dia ada kekuatan. Yadullah ma'al jamaah. Makna kata pertolongan Allah bersama-sama dengan berjamaah. Jadi kalau siapa-siapa yang berhajat, kita ala-alukan. Kita mulakan 1 hari bulan 1 tahun 2025. Masuk 1 hari bulan 1 tu kita dah mula dah. Dengan kuliah subuh kita. Kuliah subuh ada, kuliah duha ada, kuliah zuhur ada. Banyaklah kuliah. Kuliah paling kurang pun 1 hari kat 5-6 kali. Dengan kitab-kitab tertentu. Kita daurahkan kitab-kitab tersebut, insya-Allah diizinkan oleh Allah, kita boleh khatam dengan izin Allah. Itu saja umuman lagi pada saya. Mudah-mudahan dapat respon pada tuan-tuan. Tempat dia di Batu Hampak. Kalau tuan-tuan mai pada sini, lah ni Lebuh Raya ni. Lebuh Raya WCE ni. Tuan-tuan exit Berwas. Keluar Berwas. Keluar pada Berwas tu tuan-tuan pergi kanan. Traffic light tuan-tuan terus straight lah kanan. Sampailah perkampungan nama Batu Hampar. Di sana kita siap dengan signboard kita. Tunjuk arah pergi ke Ma'had Tahfiz Kiam. Jadi kita jemput tuan-tuan muslimin muslimat, laki-laki, perempuan, tak kira umur berapa pun semua boleh. Tujuan kita semata-mata nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus persiapan kita untuk kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi salah satu saja kot untuk malam ni, mudah-mudahan sikit banyak makna kata diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna wa akhtim bis salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.